Okey, yang mana untuk malam ini kita akan membincangkan tentang replacement of certificate ataupun ROC Okey. Jadi seperti semua sedia maklum macam semalam tu kita dah buat renewal day kan. So dan juga hari ini pun saya kira dah ramai yang dah pun check account masing-masing. Okey, yang mana commission pun dah masuk kan pada hari ini kan. Jadi kemungkinan besar ada yang drop dari segi commission, dari segi income kan. Jadi kita nak tahu jugalah ada penurunan dari segi commission ke macam mana kan. So malam ni kita akan membincangkanlah tentang isu ROC. Okey, daripada orang yang layak untuk membincangkan ni yang mana kita akan dengar sendiri daripada Encik Abdullah lah. Okey, jadi tanpa membuang masa, okey, saya dengan segala hormatnya ingin menjemput dan mempersilakan Encik Abdullah bin Abdul Muttalib untuk meneruskan sesi. Dipersilakan tuan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar saya dengan jelas ya? Yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis, yang berbahagia Encik Shah, Encik Usaini dan hadirin dan hadirat yang hadir pada sesi malam ni lah. So boleh. Okey. So dapat tengok slide ni. Okey. Jelas tak slide saya? Okey, clear. Okey. So ROC ni bukan satu yang baru sebenarnya. Okay? ROC ni bukan satu yang baru, ini something yang diperkenalkan oleh pihak regulator untuk mengawal sebenarnya kes-kes orang cakap twisting of family takaful certificate. Okey, undang-undang ini dikeluarkan semenjak daripada selepas kewujudan takaful ikhlas. Okey, masa takaful Malaysia dan takaful nasional dulu tak ada undang-undang yang dikeluarkan kepada takaful operator sebab ada dua je. So semenjak ada kewujudan takaful ikhlas and then kita bertambah. So perkara ni diperkenalkan kepada industri takaful. So untuk ROC ni ialah something yang orang cakap lama, dah quite lama juga di industri insurance. So takaful dia bermula pada tahun 2005 kalau tak salah saya. So untuk kita memahami apa itu ROC itu sebenarnya, kita kena faham sebenarnya apa itu ROC ni. Okey, apa yang dimasukkan dengan replacement of certificate ataupun replacement of family individual takaful certificate. So kita kena tengok definisi dulu. Okey, definisi yang digariskan oleh pihak yang berkuasa mengawal selia industri takaful merujuk replacement of certificate sebagai replacement of certificate is defined as any transaction involving the participant of family takaful certificate if within the 12 months before or after new certificate is affected and existing family takaful certificate has been lapsed or surrendered, PIA, or there is a reduction of contribution lebih daripada 25%. So maksudnya kat sini, okay, mana-mana transaksi yang melibatkan sijil takaful keluarga yang mana dalam masa 12 bulan atau selepas 12 bulan sesuatu sijil tersebut dikuatkuasakan, ada sijil yang sedia ada disurrender atau dilapskan menjadi PIA atau berlaku pengurangan contribution. So kenapa dia berlaku? Sebenarnya kalau ikut guideline dia cakap berlaku pengurangan contribution, dia tak cakap 25%. So 25% ni adalah limit oleh pihak takaful ikhlas. So maknanya kalau ada berlaku pengurangan contribution pada sijil yang lama melebihi 25%, sijil baru tersebut akan dikira sebagai sijil-sijil yang ROC. So lapse dengan surrender ni is a very clear cut punya case. Maknanya kalau sijil baru tu masuk, sijil lama tu dilapse atau disurrenderkan, maka sijil baru tersebut akan ROC. PIA atau IPI ni dia bukan straightforward punya case sebab kadang-kadang ada sijil tu, sijil baru tu dah berkuasa, sijil lama menjadi IPI mungkin sebab pemotongan atau apa-apa sebab lain, dia menjadi PIA lah. So sijil baru tersebut akan menjadi ROC.
So reduction of contribution ni pun sama because of medical repricing kadang-kadang baru-baru ni kan. So ada kemungkinan berlaku ROC daripada kes-kes seperti ini. Maknanya ada berlaku reduction of contribution. So tiga benda yang bulat-bulat kat tepi ni itu adalah penyebab ROC di pihak yang ditetapkan oleh pihak berkuasa dan diguna pakai oleh pihak takaful ikhlas. So okey, ROC ni dia detect 12 bulan ke belakang dan 12 bulan ke hadapan. 12 bulan ke belakang ni kalau kita tengok gambar rajah ni, ROC tagging dengan untagging tu berlaku di pihak New Business Department. NBD tu ialah New Business Department. So ini ROC yang paling senang kita detect. Kenapa? Kita submit kes baru. Okey. Lepas tu dekat proposal listing tu kita akan nampak dia tulis itu ROC. So dari situ kita boleh terus siasat apa penyebab sijil yang kita serahkan, sijil baru yang kita serahkan ni menjadi ROC. Okey. So daripada situ kalau kita rayu atau kita berjaya membuktikan kita ada kes atau kita mempunyai hujah yang cukup kuat untuk membuktikan yang kes ni bukan ROC, maka kes baru tersebut akan diluluskan menjadi sijil tanpa tagging ROC. Okey, maknanya dekat bila ROC kat New Business ni ialah sesuatu yang senang untuk ejen-ejen atau wakil-wakil membuat tindakan. Okey, cuma kalau kita tak berbuat sesuatu, maknanya kita biarkan juga kes-kes tersebut diluluskan bawah ROC, maka kita tak akan dapat komisen langsung dari sijil tersebut berserta juga dengan production credit. Okey, so ROC ada dua tempat. Satu, yang pertama saya cerita ni dekat New Business Department. So yang paling berbahaya sekali sebenarnya tagging ROC ni dekat Certificate Management Department. Okey, Certificate Management Department ni berlaku, dia akan track sijil tersebut selama 12 bulan setelah sijil tersebut berkuat kuasa. Sebagai contoh, ejen ni buat serahan kes baru, kes tu ROC. Tapi bila ejen dah argue, dah bagi submit appeal, company meluluskan kes tersebut sebagai enforce, bukan ROC. Tetapi berkemungkinan sijil tersebut akan menjadi ROC setelah dia berkuat kuasa, maknanya beberapa bulan kemudian, kerana tracking ROC itu masih lagi berlaku oleh pihak Certificate Management Department. So kes-kes yang sebegini yang kita selalu tengok dekat commission statement kita tu berlaku reversal apabila kes tersebut dikategorikan sebagai ROC, itu yang dia tolak commission, dia tolak production. Maknanya lepas ROC stage 1 dekat New Business tu, ada lagi ROC stage 2 yang trackingnya dilakukan oleh pihak syarikat. Okay. Benda ni bukan sengaja ataupun saja-saja nak pedajal ejen. Tak. Ini something yang memang kita perlu buat dan something yang diwajibkan, dan kita juga perlu mengeluarkan bukti-bukti yang menunjukkan proses tagging dengan untagging ROC ni berlaku. Okey, maknanya untuk takaful ikhlas kita perlu takaful ikhlas perlu menunjukkan bukti bahawa proses ini wujud di dalam sistem mereka. So 12 bulan sebelum, 12 bulan kemudian. So sijil tersebut akan keluar daripada tracking ROC ni setelah ia mencapai umur ke-13 bulan. Maknanya kalau sijil tersebut dah lepas 13 bulan, maka dia dah tak tertakluk bawah ROC ni punya tracking. So setiap sijil tu, maknanya setiap sijil tu perlu melalui proses tracking ni sampai dia berumur 13 bulan. Okey, dan lepas 13 bulan tu pula kalau ada polisi baru, sijil tersebut yang akan dikonsider sebagai polisi lama, dan polisi baru, sijil baru tu pula yang akan di-track oleh pihak takaful ikhlas. Okey. So yang macam saya mention tadi, yang paling berbahaya sekali ataupun yang paling menggugat untuk ejen adalah tracking ROC di pihak Certificate Management Department. Kenapa saya kata benda ni paling menggugat? Sebab kita benda tu deduction dah berlaku ataupun commission dah berbayar selama ni. So kalau bila sijil tersebut di-tag sebagai ROC, segala commission yang dibayar akan diambil kembali daripada inception. Maknanya kalau dah 12 kali bayar, sekali pada bulan ke-12 tu itself dia dah jadi ROC. Maknanya komisen yang dibayar selama ini, selama 12 bulan akan diambil balik. Sebab tu saya kata benda ni paling berbahaya sekali.
Alright, maksimum dia akan ambil 12 bulan itulah, sebab itu adalah komisen tahun pertama. Alright, untuk takaful ikhlas pula. Di takaful ikhlas, proses dia ROC ni, kalau kita sijil tersebut dah diconsider as ROC dan tiada atau tindakan daripada pihak wakil untuk memperbetulkan atau menjustifikasikan yang kes tersebut bukan ROC, selama-lamanya lah komisen dengan production tak dapat. Sebab tu saya kata critical. Okay? Sebagai perbandingan, sebagai perbandingan di luar sana, ada juga company-company yang komisen dia tak bayar hanya setakat tahun pertama saja. Tapi tahun kedua dari sejak ROC ni dia dah mula bayar balik. Maknanya ejen tak dapat komisen tahun pertamanya. Tapi walaupun terdapat perbezaan treatment dari satu syarikat ke satu syarikat yang lain, inti partinya adalah tetap sama. Maknanya tracking tu mesti berlaku 12 bulan sebelum dan 12 bulan ke hadapan. Ada company yang strict ataupun keras dia punya undang-undang. Okay, ada juga company yang lenient sikit untuk dalam kes-kes sebegini. Tapi bergantung pada syarikat masing-masing lah bagaimana mereka menguruskan ROC ini tanpa menjejaskan atau melanggar definisi yang ditetapkan seperti yang saya tunjukkan pada slide yang pertama tadi. Okey. Sekiranya berlaku ROC kepada wakil-wakil, apa yang perlu kita lakukan atau apa yang boleh kita lakukan? Okey, ini dari pengamatan saya sebelum ini, kebanyakan ejen bila berlaku ROC, mereka tak tahu apa yang perlu mereka buat atau apa yang boleh mereka buat. Okey. Yang penting sekali kita kena tahu, bila kita tengok ROC ni, kita jangan terus down ataupun kita terus tak buat apa-apa atau kita biarkan saja. Tak. Ada alternatif yang kita boleh lakukan. Okey. Saya cerita sikit lah, kalau macam di setengah-setengah syarikat, okay, di setengah-setengah syarikat, tracking ROC ni memang dia buat automatic. Tapi bila benda tu automatic, maknanya automatic dia tak automatic sampai ke akhir, maknanya siap dengan commission, clawback, everything, dia tak automatic. Automatic setakat detection je. Dia detect ROC, benda tu akan terkeluar macam substandard case. So mereka akan analisa satu-satu, kalau dia orang kata buka ROC, dia orang akan lepaskan. Kalau ROC, dia orang akan tag. So di takaful ikhlas pula, proses tu automatic. Daripada dia detect, dia terusnya jadikan ROC. Maknanya orang cakap lebih kurang macam kalau buat salah tu kena tangkap terus kena jail. Okey, ada setengah company kalau buat salah tu dia investigate dulu, maknanya duduk lock up dulu si jail tu. Dia tak jail kan. So kalau dia tengok tak salah, dia akan lepaskan terus. Kalau salah dia masukkan jail. So di takaful ikhlas, malangnya prosesnya adalah dia terus detect, terus sumbat jail dulu. Daripada sumbat jail tu dululah baru kita kena ambil lawyer untuk kita keluarkan. Okey, maknanya kita kena keluarkan hujah-hujah kita macam mana nak melepaskan kita daripada jail tersebut. Okey, company lain letak lock up dulu. Takaful ikhlas dia terus jailkan ya. Maknanya tangkap dulu baru buktikan bersalah atau tidak. Okey, itu perbezaannya lah. Alright. Okey, bila berlaku keadaan tersebut, mula-mula ejen kena buat ialah kenal pasti kes-kes tersebut. Okey, berapa banyak sijil yang terlibat? Sebab benda ni ROC ni dia berlaku hari-hari ya. Hari-hari tracking tu berlaku. Dia bukan sebulan sekali, 2 minggu sekali, tak. Hari-hari. Maknanya kes kalau kita check hari ni mungkin dia status dia enforce. Tetapi besok mungkin dia dah jadi ROC sebab ada sijil yang dibatalkan atau lapse whatsoever. So kita kena kenal pasti dulu kes-kes mana yang ROC. Sebenarnya kita boleh cek berapa banyak sijil-sijil yang menjadi ROC di bawah seliaan kita. Alright. So bila kita dah kenal pasti, kita tengok pelanggan tu pula. Okay. Kebanyakan kes-kes ROC ni berlaku bila pelanggan tu beli untuk satu keluarga. Okay, satu keluarga. Dia beli untuk diri dia, dia beli untuk isteri dia, dia beli untuk anak dia. Alright. So salah satu, let's say dia beli serentak pula tu, dia beli serentak atau ada gap seminggu dua atau sebulan dua, kurang dari 12 bulan. Maknanya dia beli itu dalam tempoh masa 12 bulan. So kes-kes atau block business daripada pelanggan ini berpotensi menjadi ROC kalau kita tak monitor pembayaran dia. Sebab tu penting kita bila kita buat renewal day, everything. So itu adalah salah satu perkara yang kita perlu tengok. Okey, jenis sijil. So jenis sijil ni pun memainkan peranan juga status ROC tersebut. Siapa wakil-wakil yang banyak jual produk term yang tak ada PIA punya balance ni. Okey, produk ni sangat fragile, senang jadi lapse. Dia daripada enforce
Kalau tak bayar on time, dia terus jadi lapse. Dia tak ada PIA ataupun dia tak boleh maintain in-force tu selama sebulan 2 lagi. Tak. Sebab dia tak ada cash value. Bila tak ada cash value, dia senang lapse. So sijil-sijil ni yang selalunya memerangkap ejen dengan ROC. Sebab once dia jadi lapse, so sijil dia akan macam tindakan berantai, dia akan menyebabkan sijil-sijil yang ada di bawah pelanggan tersebut menjadi ROC. So yang kita nak kena tengok lagi satu, peserta atau orang yang dilindungi. Okey, kenapa peserta dengan orang yang dilindungi ni penting? Okey. Setengah company ya. Dia punya tagging ROC tu pada person covered ataupun orang yang dilindungi. Maknanya dia ikut IC orang yang dilindungi. Dia tak ikut IC participant. Okey. Tetapi di Takaful Ikhlas dia tengok dua-dua. Okey, peserta dengan orang yang lindungi. So daripada sekiranya peserta tu ada sijil-sijil bawah dia yang mempunyai orang yang dilindungi berlainan, contoh macam saya cakap tadi lah, seorang bapa membeli untuk 3 orang anak dia. Daripada 3 tu 1 je menjadi PIA, yang lagi 2 tu akan jadi ROC. Okey, yang 2 tu akan menjadi ROC. Sebab dia baca dari segi participant. Maknanya bapa tadi yang membayar. Ada setengah-setengah company pula, dia baca pada orang yang dilindungi. Maknanya kalau kes saya contoh bapa tadi beli untuk 3 orang anak, 1 tu jadi lapse, lagi 2 tu masih kekal macam biasa, tak ada masalah. Sebab IC yang berbeza. Orang yang dilindungi tu IC yang berbeza-beza. Alright. Adakah benda tersebut maknanya tak, sebab kita Takaful Ikhlas tengok peserta dan orang delegate, adakah benda tersebut kita terus tak boleh buat apa-apa? Boleh, kita boleh buat. Okey, tengok nanti yang slide berikutnya. Alright. So bila kita dah kenal pasti, kita kena tengok juga kenapa dia ROC. Okey, pembayaran tidak dikemaskini seperti yang sepatutnya. So ini kebanyakan kes yang berlaku. Alright. Pembayaran tu lambat. Okey, contoh saya pernah tengok, saya pernah experience ejen ni setiap bulan dia akan ROC daripada sijil yang sama. Kenapa? Sebab dia ambil produk term. Yang macam saya mention tadi, produk term tu dia sangat fragile, senang berubah menjadi lapse. Okey. Sijil kuat kuasa pada 18 hari bulan setiap bulan. Maknanya 18 hari bulan, so maknanya due dia 18 hari bulan setiap bulan. Deduction cuma berlaku pada 26. So maknanya setiap bulan, sebab deduction tu masuk 26, dia menjadi lapse. Dia menjadi lapse, so dia pergi beritahu Takaful Ikhlas, reinstate balik. So bulan depan jadi lagi kes yang sama. Lapse. Polisi yang lain kena ROC dan commission clawback, dia kena beritahu Takaful Ikhlas, kita activatekan balik semula. So benda tu keep on going sebab deduction tu tadi. Alright, benda tu pun sebenarnya boleh di-solvekan. Maknanya kita lebihkan ada deposit dalam pelanggan punya account. So jadi keadaan tersebut tidak akan berlaku. So kita kena tengok juga kenapa ROC ni adalah sebab masalah teknikal. Okey, ini masalah teknikal yang paling sukar untuk dijelaskan sebenarnya sebab dia ada related dengan renewal kita. Bila kita jumpa klien cakap dalam duit, dalam bank ada dalam account ada duit. Okey, tengok kredit card kata ada kredit limit, tetapi pembayaran ataupun caruman tidak berjaya dideduct daripada akaun klien. So ini adalah salah satu punca je. Okey. Okey. Poin ketiga, peserta tidak mampu mencarum lagi. Okey, ini something to do with macam mana kita jual sijil tersebut. Okey. Sometimes kalau daripada pengamatan saya, okey, klien ni cuma mampu beli satu je. Masa kita buat customer fact finding, kita dah tengok dah. Klien ni hanya mampu buat satu saja, tapi dia beli 2. Okey. Memang bagus, is good untuk agent. Bila dia nak kita cerita satu produk, baik-baik dia nak beli satu, kita boleh jual dengan dia 2. Tapi berkemungkinan benda ni takkan generate bisnes kat kita dalam masa beberapa bulan akan datang disebabkan masalah ROC ni. Okey, baik-baik dia tak menengok, lepas tu dia dah 2-3 bulan bayar, dia kata saya mampu bayar satu je lah. So kita dah tahu dah, bila dia kata dia mampu bayar satu saja, yang satu lagi tu for sure akan jadi lapse. So bila dia jadi lapse, maknanya kes dia yang nombor 2 tu yang dia beli yang lagi satu untuk isteri dia tu, chances kita akan kena ROC dan commission clawback tu adalah amat tinggi. Okey, masalah-masalah lain ni macam contohnya dia macam keadaan sekarang ni lah.
Alright. So dia ada related to klien tak mampu mencarum tadi. So dia beritahu kat ejen, dia kata dia dah tak mampu bayar. Ataupun ada whatever reason lah, financial ke apa tu semua. So benda-benda ni akan mengganggu gugat ejen punya keupayaan untuk mengekalkan sijil-sijil tersebut, dan sekiranya tidak berjaya mengekalkan sijil tersebut, maka chances untuk ROC itu adalah amat tinggi sekali. Okay. So bila kita dah kenal pasti, kenapa kita nak kena kenal pasti kes, kenapa kita nak kena tahu reason ni semua? Sebab daripada point nombor 1 dan nombor 2 ni lah, kita akan build kita punya kes bagi tujuan rayuan. Okey, sebab kita tahu Takaful Ikhlas dia buat benda ni semua automatik. Okey, dia buat semua automatik, daripada dia detect sampailah dia jadikan ROC tu, dia buat semua sekali automatik. So kita nak intercept dekat tengah memang tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab benda tu saya dah semenjak masa saya di Takaful Ikhlas lagi, benda ni sudah dibincangkan. Okey, dibincangkan macam mana kita nak intercept kat tengah. Maknanya kita cuba buat cara company lain, dia block dulu, tengok sama ada benda tu tulen atau tak tulen, then only baru commission clawback tu berlaku. Tak boleh, benda tu tak boleh sebab dia melibatkan perubahan struktur sistem di Takaful Ikhlas. Alright, so bila dia tak boleh buat macam itu, so kita tak boleh dah berserah saja. Jadi kita buat cara lain, maknanya walaupun kita dah kena tahan komisen kita atau dah kena clawback tu, kita masih ada lagi ruang untuk membuat rayuan. Okay, so sebelum membuat rayuan tu, apa yang paling penting sekali ialah kalau macam kita tengok, okay, ROC tu berlaku disebabkan, kalau kita ambil contoh yang tadi mak bapak bayar untuk 3 anak tu, 2 successful, 1 tak successful. So yang tak successful tu make sure pembayarannya sudah dikemaskini. Okey, bila pembayaran dikemaskini, maknanya 3-3 tu dah kembali enforce. Yang 2 kena ROC tadi kita kena bagi tahu atau kita kena rayu lah, what we call term rayu di pihak Takaful Ikhlas untuk melepaskan dari status ROC. So kita boleh bila pembayaran dikemaskini, bila dia akan lebih mudah untuk Takaful Ikhlas untag balik ROC tu. Sebab dia tengok pembayaran dah dikemaskini, 2 sijil tu straight away mereka akan menjadikan status bukan ROC. Alright. Tetapi kalau pembayaran sijil tidak dikemaskinikan lagi, alright, so agak sukar untuk individu yang nak mengubah status ROC tersebut untuk melakukannya sebab sijil tersebut masih lagi dalam status PIA. Tetapi kalau macam contohnya benda ni deduction kan, deduction punya story, so beritahu kita boleh nyatakan yang ini case deduction. Okey, ini case deduction, 2 tu yang successful, 1 lagi tu tak successful. So yang menyebabkan ROC, hujah kita di situ. Maknanya 2 lepas, 1 tu yang tak lepas. So tunggulah the next deduction atau the next billing. Then benda ni akan kembali kepada enforce. Pun boleh juga. Okay, tapi keadaan sedemikian maknanya you kena tunggulah. Alright, sebab kes tu 3 tadi, 2 dah jadi ROC, 1 tu jadi PIA. So kita hari-hari lah pula nak kena tunggu benda tu menjadi enforce balik daripada baru kita boleh buat rayuan. So benda tu dia dah jadi administration sangat kepada ejen. So sebaik-baiknya kalau bila kita tengok polisi tu PIA, kita contact klien bagi tahu, oh sijil tuan ni dah PIA ataupun sijil tuan ni pembayaran dah tak dikemaskinikan. Paling kuat klien akan bebel, ada duit lah dalam akaun saya. Dia cakap tak, memang ada duit, saya faham mungkin deduction tu tak berlaku disebabkan oleh masalah teknikal atau sebagainya, tetapi pada nasihat saya better, sebab tuan pun kata tuan ada duit kan, bayar je kat sini, bayar di Takaful Ikhlas. So daripada reference tu kita boleh submit dekat Takaful Ikhlas, tengok klien dah bayar, so mereka boleh terus untag lagi 2 sijil tu. Okey, dokumen-dokumen sokongan. Okey, ini pun lagi satu penting juga. So bila kita membuat rayuan, especially macam contohnya kita cakap klien dah tak mampu nak bayar, dokumen-dokumen sokongan ni adalah amat penting. Alright. Contoh, okey, macam disebabkan COVID ni ramai hilang pekerjaan tu kan. So ada juga ejen-ejen yang di luar sana, mereka minta surat termination klien untuk menunjukkan yang dia dah tak mampu bayar. Dia cuma mampu bayar untuk beberapa sijil ni saja disebabkan penurunan pendapatan. Okey. So ataupun ada option lain, sebenarnya kita minta yang deferment of contribution yang sekarang ni yang pihak bank negara perkenalkan tu kan, at least kita boleh buy time untuk klien dan dalam masa yang sama kita pun tak kena ROC.
Okey, kita boleh buy time untuk klien kita. Okey, tak payah mencarum dulu. Okey, dan dalam masa yang sama kita tak kena ROC. Okey. Jadi kenapa saya cakap kita tak kena ROC, sebab jadi dia tak tolaklah komisen-komisen yang dah berbayar sebelum ni. Okey. So dokumen-dokumen sokongan ni amat penting. Okey, memang amat penting sekali. Sebab kebanyakan kalau kita isi borang atau submit dekat pihak pengurusan, dia macam buat underwriting jugalah. Underwriting akan minta surat doktor, dokumen-dokumen yang berkenaan. Macam gitu juga kita kena supplykan untuk ROC ni, untuk membuktikan kes kita. Sebab kita kena menunjukkan yang itu adalah keadaan yang sebenarnya. Okey, itu adalah keadaan sebenarnya. Sebab amat sukar untuk kita menjustifikasikan apa yang kita nyatakan tu sekiranya kita tak boleh bagi dokumen-dokumen yang diperlukan. Okey. Lagi satu, saya tak siap point tu, tak masukkan point kat sini. Okey. Lagi satu, macam contohnya produk. Okey. Di takaful ikhlas dia tak ada segregation of product. Macam contoh, saya pernah tengok ada praktis company-company lain, bagi contohnya daripada kalau produk yang sebelum ni yang labs tu produk education. Tapi bila klien beli produk yang baru ni produk medical card contohnya. So produk education dengan produk di medical card adalah produk yang berlainan tujuan. So mereka takkan consider yang kes produk medical tersebut sebagai ROC walaupun produk education ini produk education ni dah menjadi labs atau PIA. So alasan yang sama juga kita boleh gunakan sebenarnya. Okey, alasan yang sama juga kita boleh gunakan. Macam saya mention tadi, kalau ada situation yang mana klien selama ni atau sebelum ni mengambil produk saving. Sekarang ni dia beli produk medical. So tujuan produk-produk ni adalah berlainan sekali. Orang beli produk saving untuk membuat tabungan dan protection dalam masa yang sama. Untuk produk medical card ni pula, ia adalah produk untuk medical. Jadi tujuan klien beli produk ni adalah berlainan. So kita boleh menggunakan hujah tersebut menyokong kita punya case. Alright, maknanya masa kita jual ni produk ni tujuan dia lain. So produk ni tujuan dia lain. Dia bukan produk yang menggantikan produk yang lama. Sijil baru ni bukan kita jual sebab nak menggantikan produk yang lama. Ia adalah berlainan tujuan. Okey, lagi satu. Bila sijil yang lama tu dijual oleh ejen yang lain. Okey, ini pun lagi satu penaya dekat ejen yang jual kes baru tu. So, ejen jual dekat klien satu sijil hibah contohnya. Sekali tengok-tengok rupanya dia ada satu sijil yang lama dengan ejen yang lain dan ejen tersebut boleh advise klien untuk surrender sijil yang lama tersebut. Bukan ejen yang jual ni tau. Ejen dia dulu yang masa dia beli produk education tu suruh surrender produk tu sebab ada PIA value dalam tu. So itu pun kita boleh gunakan untuk menjustifikasikan yang kita tak salah. In a sense that mana kita tahu klien tu ada sijil saving yang lama. Aku jual ni produk education. Aku jual ni produk medical. Yang klien beli tu produk education. Dah lah tu beli dengan ejen yang lain. That kind of thing kita kena letak siap-siap bagi dalam dokumen-dokumen sokongan kita. Maknanya ada surat menceritakan keadaan sebenar. Okay, saya pernah tengok ada ejen tu MediSaver punya klien tu dia beli medical card. Lepas tu ejen yang lama tu tipu klien tu ambil dengan MediSaver. Lepas tu klien tu dia sedar dia kena tipu, dia beli balik medical card dengan takaful ikhlas. Tapi kena ROC sebab polisi yang lama tu dia yang tu masih dah menjadi lapse. So pihak takaful ikhlas meluluskan kes tersebut dikeluarkan daripada status ROC mengambil kira insiden-insiden yang berlaku tersebut. Okey. Cuma dia menjadi panjang sikitlah kes ni sebab kita kena buat rayuan dan kita kena buat sedikit documentation bagi menyokong kita punya rayuan. So 4, kita ajukan rayuan untuk tindakan syarikat. So sekarang ni setiap kes-kes ROC tu ada form dia yang kita perlu isi. Okey, saya rasa Encik Usaini dah share dah form tu sebut dalam WhatsApp group Ikhtisas. So ikut apa yang dinyatakan dalam form tersebut. Sekiranya dia kata ajukan email tersebut kepada Sipolan bin Sipolan ataupun kepada email yang tertentu, kita ajukan kepada email tersebut. Okey, sebab kadang-kadang
ada yang dihantar ke jabatan-jabatan yang tak berkaitan langsung dalam kes ROC ni. So bila orang ni dapat email yang tak ada berkaitan dengan mereka dan dalam keadaan mereka bekerja di rumah, so mereka kadang-kadang tak mengambil tindakan apa-apa. So dia cuma tengok, oh orang ni nak hantar untuk appeal ROC tapi kenapa hantar dekat aku? So dia berbuat assume saja. Lagi satu, apa yang saya perasan, kita sisi kopi dekat ramai pihak ataupun kita hantar tu dekat ramai pihak. So kita hantar dekat 3 orang. So 3 orang ni sebab dia orang bekerja kat rumah, tak nengok muka satu sama lain. Jadi mereka assume, oh si A ni tengah tengok kes ni. Yang dia ni, oh si B ni tengok. Yang ni C ni tengok. Lala 3-3 tak tengok sebenarnya. So kita bila hantar email tu atau bila hantar rayuan tu, kita hantar fokus to that particular person. Yang bila kita hantar tu kepada tu, email, masa kita email tu, satu person saja, satu orang saja yang bertanggungjawab atas ni. Dia saya rasa commercial help desk punya email. So kita nak CC copy orang-orang tertentu boleh. Tapi dekat tu kita jangan ramai-ramai. Itu akan menyebabkan confusion ataupun kekeliruan di pihak Takaful Ikhlas dalam menguruskan kita punya kes. Alright. So bila dah jadi ROC ni, kita kena dah jadi ROC sekali ni, kita kena make sure dia tak berlaku lagi daripada sijil-sijil tersebut. Okay, macam saya mention tadi, because of case tu product term, tiap-tiap bulan dia jadi ROC, tiap-tiap bulan agent tu kena appeal. So kita kena elakkan kejadian yang sama berulang dari sijil yang sama. Okay, sebab kadang-kadang kita tak tahu, mungkin kita dah jaga 5 sijil yang kita ada ni, suddenly bertambah sijil yang lain, ROC juga. So kita nak kena buat administration banyak sijil-sijil. Jadi kita kena elakkan benda yang sama berulang dari sijil yang sama. So maknanya kalau dia dah sekali ROC, kita kena make sure dia tak ROC di kemudian hari. Macam saya mention tadi lah, kita kena proaktif sikit, minta klien bayar awal, ataupun kalau dia bayar through kita, kita kena submit sebelum due dia, ataupun mungkin kita boleh kena ubah dia punya cara pembayaran. That kind of thing, that kind of servicing yang kita kena buat, sebab at the end of the day dia akan menyebabkan kita sebagai wakil yang terjejas disebabkan ROC ni. Okay, ROC ni memang perlukan lebih perhatian dan seliaan pada masa ini. Dan saya rasa pihak Takaful Ikhlas pun sedang memperbaiki juga ROC detection ni, sebab benda ni bukan efek ejen ikhtisas saja ya, dia melibatkan semua ejen-ejen di Takaful Ikhlas. So penambahbaikan sedang dibuat dan kita boleh tengoklah ada sedikit improvement dari masa ke semasa, tapi for the time being macam saya cakap tadi, kita punya tindak balas apabila berlaku ROC ni yang kita kena jaga dan kita kena manage pada masa sekarang ni. Jika tidak, dia akan menjejaskan kita punya pendapatan. Alright, ini saja 5 slide saya pada malam ni. So saya tak cerita banyak atau tak mengambil masa lama untuk menerangkan, sebab saya sebenarnya nak lebih banyak soalan daripada yang hadir ni lah. So kita boleh buka chat ya. Okey, ada apa-apa soalan boleh ditanya dekat sini. So Kai, Encik Kai boleh tengok apa soalan dia? So saya rasa dekat ruangan chat pun ada Tuan CEO kita sendiri yang tolong bantu untuk menjawabkan soalan. Jadi saya cuba cari kejapnya. Okey, ni daripada Puan Norma ni, jika ada CJ yang ROC, mohon pihak okey, itu bukan soalan je. Okey, saya ulang baliklah. Okey, daripada Zuraida Harul. Ada soalan ke? Ada soalan ke? Cik Ali ada nak bertanyakan soalan ke? Okey, saya pergi pada Puan Zuraida Harun dulu ni. Macam mana kalau klien nak stop rider within one year, bukan stop polisi ROC ataupun tak? Okey. Bila dia stop rider, kita kena make sure rider yang dia stop tu 25%, dia tak mengurangkan jumlah caruman melebihi 25%. Kalau melebihi 25%, chances benda tu ROC
amat tinggi. Sebab dia dah, contohnya let's say dia bayar RM200 sebulan. Okay, dia bayar RM200 sebulan. So dia cancel medical card punya rider tu. Dalam masa dia cancelkan rider medical card tu lah. Okay, bila dia cancel rider medical card tu, maknanya dia buang caruman daripada RM200 menjadi RM100 sahaja. So sekiranya pelanggan ada sijil-sijil lain yang masuk lebih kurang sama dengan sijil yang direducekan rider ni, maka sijil-sijil tersebut akan jadi ROC. Okey, sebab dia dah jatuh dalam kategori berlaku pengurangan melebihi 25% dari jumlah total caruman tersebut. Okey, tapi tak semestinya benda tu dead end, maknanya terus mati aku tengok ROC, tak. Okey, dalam keadaan sekarang ni kita boleh cakap, okey, klien mengurangkan rider medical ni sebab dalam masa sekarang ni itu je yang dia mampu bayar. Jadi kita mohon agar 2 sijil lagi tu tak jadi ROC. So itu adalah point yang kita boleh gunakan. Alright, dia nak stop, dia nak kurangkan rider dia because dia rasa dia dah tak mampu bayar disebabkan oleh masalah kewangan. So minta yang lagi 2 sijil yang dia ada tu tak jadi ROC disebabkan pengurangan ini. Masa kita submit, kita boleh buat juga masa kita submit borang perubahan tu, kita bagi tahu siap-siap kat situ. Lepas tu kita rayu lagi sekali bila let's say kita tengok tindakan tersebut tidak berlaku lah, maknanya dia kurangkan juga 2 tu jadi ROC. Kita submit lagi sekali. Alright. It's not orang cakap end of the world, maknanya dia reducekan rider tu, sebab kita sebagai agent, sebagai wakil, kita kena berlaku adil juga kat pelanggan kita. So kalau pelanggan kita dah kata dia dah tak mampu bayar, sehabis baik kita memberikan nasihat yang sepatutnya. Okey, contohnya mungkin dia kata saya nak reducekan rider, saya nak buanglah medical card rider ni sebab saya dah tak mampu bayar lah ni. Alright, so kita dah tanya dia apa macam mana kalau let's say nak masuk hospital lepas ni, dia kata okay, it is being covered, saya dah ada majikan saya contoh sebagainya. So takkan kita cakap tak boleh kot. So kita beritahu dalam surat appeal kita tu, saya dah menasihati klien untuk tidak membuang rider ni. Tapi klien kata dia ada coverage dekat company dan dalam keadaan sekarang ni dia tak mampu nak bayar untuk medical rider tu. Jadi minta pertimbangan pihak tercover kelas untuk tidak meng-ROC-kan 2 kes tersebut. Alright. Itu yang selalunya wakil tidak nyatakan dalam appeal mereka. Appeal mereka very simple. Tolong untag kes ni daripada ROC. Klien tak mampu. Itu je, point pendek-pendek. So dia macam saya cakap tadi, underwriting. Underwriting minta dokumen macam-macam kan. Surat ni, macam gitu kita treat ROC ni. Sebab kita nak kena buktikan yang kita bukan twisting certificate. Okay, ROC ni sebenarnya dia nak avoid twisting of certificate. Tapi ada juga keadaan-keadaan macam saya mention tadi. Alright, klien tak mampu bayar. A lot of things dalam keadaan sekarang ni macam-macam kita boleh berlaku, dan kita perlu menunjukkan di takaful ikhlas bahawasanya kita sebenarnya bukan twisting. Kita memberikan orang cakap nasihat yang betul kepada pelanggan. Kita tak twisting. Kita menasihati dia. Tapi kalau dia kata dia nak reducekan rider tu juga, nothing much we can do sebab kita dah try. Tapi salah kita tak nyatakan dalam surat appeal kita apa yang kita dah buat. Kita cuma cakap saja. Kita tak nyatakan kita dah buat ni, nak menyelamatkan untuk for the sake of the client, kita dah buat ni, macam-macam dah. Benda tu yang ejen jarang maklumkan dalam surat mereka, menyebabkan appeal tu kadang-kadang ditolak. Alright, so saya menjawab persoalan Puan Zuraida tadi. So next, Encik Kai. Okay, ada soalan daripada Puan Rosmawati ni. Okay, surat-surat ataupun surat-surat anti ROC tu boleh tak dihantar terus ke Itisas? Surat-surat ROC dihantar terus ke Itisas macam mana tu? Dokumen. Surat ni kot, surat yang anti ROC tu kan. Apa tu? Borang ROC. Okey, soalan saya macam gini. Okey, kan kita ada surat yang rayuan. Yang pertama daripada ejen dan yang kedua adalah daripada klien. Adakah surat-surat tu, contohnya Rosma ada klien Siti. Rosma kena surat rayuan daripada Siti tu, Rosma terus pergi email kepada
Takaful Ikhlas ataupun kita email kepada Ihtisas and then Ihtisas bawa yang ROC ni pergi ke Takaful Ikhlas. Okey. Maknanya surat ROC tu centralizekan dekat Ihtisas baru hantar ke pihak Takaful Ikhlas. Maksudnya macam itu. So sekarang macam mana tindakannya? Okey. Tindakan sebaik-baiknya, okey, kalau tanya saya lah kan, tindakan sebaik-baiknya kopi saja kepada Ihtisas. Sebab kalau you hantar kat Ihtisas, Ihtisas hantar kat sana, so dia dah jadi, pun boleh juga sebenarnya, pun boleh juga hantar kat Ihtisas, Ihtisas hantar dekat pihak syarikat. Okey. Tapi lagi yang boleh menjiwai cerita tersebut sebenarnya adalah ejen yang menjual tu sebenarnya. Okey, dia boleh karang satu set of cerita dia sebenarnya. Sebab kadang-kadang kalau kat Ihtisas nanti pihak operation Ihtisas katanya juga, okey, macam mana cerita dia ni? So ejen nak kena explain dekat pihak Ihtisas, wakil kena explain kat pihak Ihtisas kena karang. Lepas tu hantar dekat sana. Sometimes benda tu tak sampai tau cerita dia tersebut. Cerita tersebut tak jadi, orang di sana nak membuat pertimbangan, betul ke cerita dia ni? Sometimes dia orang akan call balik apa cerita ni sebenarnya. Lepas tu cerita dia dah lain daripada apa yang dalam surat rayuan tersebut. Alright, sebab bukan cakap, ada kes-kes yang sebenarnya memang genuine twisting. Okey, mereka menggunakan appeal ni untuk menjustifikasikan yang sebenarnya memang dia orang tu twisting. Dia orang memang dah terang-terang twisting tu. Tapi dia orang gunakan appeal ni untuk atau ruangan apa maknanya peluang untuk appeal ni untuk menjustifikasikan balik apa yang mereka lakukan. So terdapat ejen-ejen yang memang sebenarnya merosakkan benda-benda ni. Maka sebab tu kalau dia nak lepaskan, dia punya cerita tu kena betul, dan orang yang boleh menceritakan keadaan sebenar tu dengan tepat adalah ejen yang menjual, sebab dia je yang kontak dengan klien. So kalau tanya saya, boleh juga kalau nak pass tu Ihtisas, kita bagi dekat head office, tak ada masalah. Tapi sebaik-baiknya dekat ejen tu itself, sebab kes ni kes ejen tersebut, kes wakil tersebut, dia yang buat jualan, jadi dia lebih tahu apa situasi sebenar klien tersebut. Alright, surat daripada klien yang menceritakan dia tu masalah kewangan tu sometimes tak perlu pun. Sebagai contohnya klien cakap, saya ni Porosma tadi Porosma, saya ni sebenarnya kena buang kerja. Saya boleh bagi bukti saya kena buang kerja. Dia bagi je surat berhenti kerja dia atau surat majikan dia memberhentikan dia atau berlaku pengurangan gaji tu. Daripada situ ejen boleh tengok dah. Tak perlu dia ni, itu is a clear bukti yang menunjukkan dia dah dibuang kerja atau berlaku pengurangan pendapatan. So tak perlu minta surat daripada dia pun. So ejen just perlu ambil surat tersebut. Masa buat rayuan cerita, klien saya ni dah kena buang kerja ataupun dah berlaku pengurangan pendapatan. Saya lampirkan surat beliau, surat daripada majikan beliau kepada beliau. So saya dah cuba menasihati. Beritahu yang kita dah buat kerja juga. Saya cuba menasihati beliau dengan ni, tapi beliau kata tak boleh ni. That kind of story kena letak dalam surat daripada ejen untuk appeal. Klien tu sebenarnya is just a supporting document. So saya menjawab Puan Rosma tadi. Untuk yang appeal tadi, saya akan discuss balik dengan Cik Husaini. Mungkin yang lebih baik macam mana kita boleh track. Okey, macam mana kita boleh track benda tu. InsyaAllah saya akan discuss balik dengan Cik Shah dan Cik Husaini untuk cadangan Puan Rosmawati tadi lah. Okey. Soalan yang seterusnya Pak Lah, ni cara nak tahu sama ada polisi tu ada ROC tak, selain daripada perlu cek satu-satunya, adakah dia bagi kat sini bagi tahu ada setengah company lain tu ada yang hantar surat lamaran kan. Macam kita macam mana? Alright. So untuk new business, untuk new business pihak daripada maknanya kalau ROC tu macam saya mention tadi, ROC ni berlaku di dua tempat. Satu di new business, satu di Jabatan Certificate Management Department. Okey. Untuk new business, surat memang dikeluarkan kepada pelanggan yang terlibat. Okey, ini sangat senang. Okey, dan ejen pun boleh download benda tersebut daripada portal. Okey. Yang menjadi masalah atau isu apabila ROC tersebut berlaku di pihak Certificate Management Department. Okey, Certificate Management Department tiada surat yang dikeluarkan kepada pelanggan sebab pada pelanggan pada view mereka pelanggan tak ada apa-apa affected. Okey,
pelanggan punya polisi itu coverage masih lagi berterusan seperti biasa. Yang efeknya adalah ejen. So something yang saya rasa telah dibangkitkan juga oleh pihak persatuan lah. So pihak persatuan masa tu minta perkara ini supaya berlaku. That's why mereka keluarkan status checking tersebut. Maknanya kita boleh check status. Kita minta apa, persatuan minta surat, tapi mereka beritahu okey, sekarang ni kita boleh check status ROC daripada partner portal mereka. Okey, kita cuma boleh check je, tak ada surat, status saja. So benda tu kalau tanya saya personally is administrative work. Agent sepatutnya pergi buat sale, bukannya pergi monitor partner portal tu hari-hari sampai nak tengok kes ROC. Alright. So itu adalah macam saya mention tu Cik Norizam hari tu. Okey, itu adalah something global yang kita kena minta beramai-ramai, bukan itisas saja. Kita sebagai wakil Takaful Ikhlas kita perlu minta secara beramai-ramai. So avenue yang kita adalah persatuan. Okey, sekarang ni mungkin Encik Shah kena discuss lah dengan pihak persatuan. Okey, ada a few things yang kita nampak yang diamalkan oleh company, syarikat-syarikat lain yang mungkin kita boleh ketengahkan kepada pihak pengurusan Takaful Ikhlas untuk membolehkan proses kita manage ROC ini lebih baik lagi. InsyaAllah benda tu yang untuk surat tu. Tapi macam saya cakap tadi lah, sekarang ni kena tengok dekat partner portal mereka. Okay, ada bila status tersebut menjadi ROC. Tapi it's not orang cakap sesuatu yang efektif lah, sebab ejen hari-hari nak kena tengok polisi tracking report tu. Okay, sebab ROC ni happen hari-hari, bukannya seminggu sekali atau sebulan sekali, hari-hari. So hari ni enforce, besok belum tentu dia enforce, besok mungkin dia jadi enforce tapi ROC. So it's not good. Okay, ejen tu tak digunakan, kemahiran ejen untuk memasarkan produk Takaful tidak digunakan sepenuhnya kerana mereka perlu melakukan kerja-kerja pentadbiran. Okay, InsyaAllah kalau ada orang cakap sinar dekat situ, nanti kita akan maklumkan lah. So it is something yang Encik Shah, Encik Usaini dengan saya tengah perhalusi lah. InsyaAllah. Okay. Seterusnya, adakah bayaran tahunan boleh mengelakkan daripada terkena ROC? Yes. Okay. Bayaran tahunan akan mengelakkan CJ daripada ROC. Betul. Okay. Saya tak perlu mention agensi ni, tapi ada satu agensi di luar sana. Okay. GAM dia cakap macam gini. Aku kalau anak buah aku hantar kes monthly, aku reject kes tersebut. Lepas tu ejen tersebut aku pindahkan ke agensi lain. Agensi aku hanya yearly case saja. Masa saya dengar kenyataan dia, saya punya impression, berlagaknya orang ni. Tapi bila dia explain balik kenapa rasional dia kat situ, cakap bijak betul. Kenapa saya cakap begitu? Kalau let's say macam kita ambil case contoh bapa tu tadi ada 3 anak, semua dia ambil yearly. Okay, guaranteed setahun polisi tersebut tak akan jadi lapse atau PIA. So guaranteed tak ada commission clawback. Coverage setahun jadi dia memang dah secured income. Jadi administration untuk ejen-ejen tersebut yang jual kes yearly ni adalah amat kurang sekali. Amat kurang sekali. Sebab dia jual yearly case tapi income tu sentiasa kena ada lah, because when kita start jual yearly case, kita sebenarnya dah masuk orang cakap sprint, berlari pecut. Sebab kalau yearly case setiap bulan kita kena make sure kita ada yearly case. Okay. So it is good, memang betul yearly case ni boleh membantu. Especially kalau kita tengok orang tu datang jumpa kita, saya nak beli untuk 3 anak saya. Ataupun saya nak beli untuk satu family. Kalau kita tengok betul mereka berkemampuan, tak salahnya kita terus offer yearly case. Tak apalah kalau mungkin kalau dia nak buat bulan-bulan tu 2,400, tapi bila yearly case dia kata kurang sikit lah 1,800. At least kita tak semak kepala dengan ROC. Tapi memang yearly case amat membantu untuk mencegah ROC ni daripada berlaku. Okay. Okay, baik. Okay, soalan seterusnya ni, adakah ROC dia cross syarikat Takaful? Maksudnya ada soalan daripada Encik Fahmi ni, dia tanya klien contoh ambil hibah daripada syarikat company lain, and then seterusnya dia ambil hibah dengan TI. Adakah kena ROC kalau dia ada masalah dengan ni lah etika sana?
Okey, sekarang ni untuk pada masa sekarang ni ROC ni contohnya dia ambil dengan takaful ikhlas. Hari ni dia beli dengan takaful ikhlas, besok dia beli dengan contohnya dia beli dengan Prudential. Hari ni beli dengan takaful ikhlas, besok beli dengan Prudential. So produk dua-dua hibah ni, produk sama. Tapi lepas tu dia tak bayar Prudential atau dia tak bayar takaful ikhlas punya. Adakah sijil satu lagi akan jadi ROC? Pada masa sekarang ni sijil tersebut tak jadi ROC. Sebab tak ada centralized punya tracking. Okay, tak ada centralized punya tracking yang mana setiap database pelanggan diletakkan di dalam satu pihak yang menyelia. Tak ada. Tetapi, ada tetapi benda tu akan berlaku dalam masa terdekat ni. So, perbincangan telah berlaku di pihak Malaysian Takaful Association untuk centralizekan benda tu semua bawa ISM. So, maknanya ROC lepas ni akan di-track oleh pihak ISM antara company. So maknanya kalau dia tengok polisi kat sini surrender, polisi kat sana tu enforce, so yang enforce tu mungkin kena ROC. Tapi pada masa sekarang belum lagi. Akan datang insya-Allah akan ada tracking tersebut. Alright. So cross syarikat takaful sebenarnya ROC tu sekarang ni dilakukan secara manual. Alright. Kalau let's say contohnya agent berhenti ikhlas, pergi AIA. So dekat AIA tu dia suruh pelanggan-pelanggan ikhlas dia yang lama tu pergi AIA, surrender sijil-sijil dia di takaful ikhlas. So takaful ikhlas akan tengok ejen tu pergi ke mana. Company-company ni pun sebenarnya jahat juga ni. Dia orang tengok ejen kepoci. Dia orang bukan orang cakap kalau dah bercerai tu dia orang let it go lah. Tak, dia orang still akan track. Tengok, okey, si Polan bin Polan ni pergi AIA okey, lepas tu dia akan analyze berapa banyak sijil yang surrender bawah si Polan tersebut. So daripada surrender tersebut dia akan hantar ke AIA. So AIA akan check, oh betul lah ada replacement, so si Polan tersebut masa dekat AIA takkan dapat commission daripada sijil-sijil tersebut dan mungkin si Polan tersebut akan kena warning letter oleh pihak AIA. Alright, itu adalah something yang kita tak boleh nak lari, because kalau AIA tidak mengesahkan kes-kes tersebut, jika Bank Negara datang, bukan jika kan, memang Bank Negara datang, dia tengok AIA tak berbuat sesuatu walaupun telah terbukti benda tu ROC, maka AIA akan kena penalty. The same thing akan berlaku kat takaful ikhlas. Kalau ada komplain daripada orang lain yang kes tersebut di ROC, kita kena menyiasat. Jika siasat, takaful ikhlas dah siasat, dia tengok, oh betul lah ROC, nak tak nak dia kena ambil juga tindakan atas ejen tersebut. Sebab kalau Bank Negara datang setiap tahun dia datang, dia nak tengok kes-kes ROC ni dan dia tengok berapa banyak ROC dalam setiap takaful company ni. So dia akan tengok, so dia nak tengok dengan bukti-bukti sekali. Sebab tu bila saya cakap tadi appeal tu kita kena sedetail yang mungkin, sebab letter-letter appeal tuan-puan ni sebenarnya Bank Negara akan tengok. Bila takaful ikhlas luluskan appeal tersebut, Bank Negara katanya, kenapa kau luluskan appeal dia? So surat-surat tuan-puan yang menyatakan reason-reason tersebut akan menyokong takaful ikhlas dalam memberikan kelulusan, dan bila Bank Negara cek, diorang pun akan berpuas hati dengan decision yang diambil. Alright, so cross ROC syarikat memang ada. Dia panggil intercompany ROC. Itu memang ada tracking dia. Okay. Lain Tuan Pengurusi? Baiklah, saya tengok kat ruangan chat ni memang meriah lah dengan soalan dan jawapan. Saya rasa kebanyakannya dah dijawab lah kat sini. Saya kena juga. Okay, ni saya pilih daripada Puan Nadia Sabri. Assalamualaikum Puan. Soalan klien ambil ikhlas bersama dengan ejen lain daripada takaful ikhlas RM250 sebulan. Baru enforce 7 bulan, term 20 tahun. Tapi sekarang nak tukar tempoh ke 70 tahun sebab berlaku salah faham sedikit lah dengan ejen lama tu. Tak boleh ubah tempoh. So nak ambil CJ baru dengan rider and tempoh yang baru. Adakah yang baru tu status ROC? Bagaimana nak selesaikan kes begini tanpa overlap 1 tahun payment? Klien mampu RM200 sahaja. Okey. Alright. Apa impact dekat ejen baru tersebut? Okey. Klien pernah ambil dengan satu ejen A, bayar RM250 sebulan. Okey, tetapi lepas tu klien kata sijil tersebut tak menepati macam Cik Kai cakap tadi, maknanya tak menepati dia punya spesifikasi dia.
So sekarang klien ambil juga sijil yang sama juga, amount yang sama juga dengan ejen B. So bila dia surrenderkan polisi yang dengan ejen A tu, maka ejen B akan kena ROC. Okay, itu adalah seperti yang rules. Okay, so kita fokus pada ejen B. Maknanya tuan yang bertanya tadilah, tuan badan yang bertanya ni dari mana, you are ejen B tu. So bila klien beritahu keadaan tersebut dekat kita, so it's a red flag sebenarnya. Untuk ejen B is a red flag. Sebab potensi sijil tersebut ROC adalah amat tinggi. Okay, memang bukan potensi, memang confirm ROC punya. Okay, so best advice atau orang cakap the best advice kita boleh bagi yang klien adalah minta perbetulkan balik sijil tersebut dengan ejen A. Okay, perbetulkan balik sijil tersebut. Maknanya kena lepaskanlah klien tu. Pergi balik dekat ejen A kau, minta surrender atau cancel, minta dia buat amendment kat sijil tersebut, atau kalau tak boleh, surrender polisi yang lama, ambil yang baru tetapi dengan ejen A juga. Kenapa saya suruh ambil dengan ejen A juga ataupun kena ambil dengan ejen A? Sebab kita sebagai ejen B, kita tak nak dilihat sebagai orang yang twisting ataupun orang yang memanipulasikan kes tersebut untuk kepentingan kita. Alright? So kita tak nak dilihat sedemikian di mata syarikat. Walaupun dia satu kes, oh dapat kes ni. Tapi kalau kes tu dia tak bagi commission kat kita sebab ROC, dia tak bagi production kat kita ROC pun, it's not a good case. Baik orang tu duduk dengan ejen A. Biarlah ejen A yang pertama jumpa klien tersebut, menguruskan masalah tersebut dengan klien. Okay, sebagai wakil kita kena berhati-hati juga. Okay, sebagai wakil kita kena berhati-hati juga. Saya banyak tengok, okay, banyaklah sepanjang saya bekerja ni, saya banyak tengok ejen kena tindakan diambil ke atas ejen disebabkan oleh pelanggan. Okay, disebabkan oleh pelanggan. Bukan pasal salah ejen tersebut, tapi disebabkan oleh pelanggan. Pelanggan boleh kata apa saja dengan kita. Masa kita buat jualan tu, they can say anything. Okay, yang mungkin kita shock lah dengar kan, sebab kita nak close deal ni, kita shock lah dengar, ambil balasah. Tapi sebenarnya kita tak tahu klien tu sebenarnya menggunakan kita untuk kepentingan dia. So just imagine daripada kes tadi, klien tu dia tak suka ejen A tadi, atau for whatever reason sijil dia tu tak menepati spek dia. Kenapa dia tak surrender, dia tak cancelkan atau suruh buat amendment atau apa-apa yang dia boleh buat dengan ejen A? Dia datang jumpa kita, ejen B. At the end of the day, polisi dia yang dengan kita, yang ejen B ni lulus. Dia dapat coverage, dia bayar macam biasa, everything. Tapi yang kena penalty, ejen B. Jadi, bila klien, sebab tu masa kita nak jual tu, kita ada soalan kan dalam tu, pernahkah tuan-tuan mempunyai sijil bersama dengan Takaful Ikhlas? Kalau dia tick yes je, kita kena extra careful. Okay, jadi ejen ni bagus, kita menyebarkan muamalat, cerita-cerita kebaikan kat orang. Tapi kat luar sana, rambut sama hitam, hati lain-lain. Kita tak tahu, mungkin klien pun nak pedajal kita, menggunakan kita untuk mendapat sijil. Alright. So untuk kes sedemikian, saya beritahu memang clear ROC. So walaupun pahit, tapi kita perlu menerima hakikat yang klien tersebut sepatutnya menyelesaikan permasalahan apa yang dia ada dengan sijil dia dengan ejen yang pertama tu. Kalau kita nak ambil juga, boleh. Kan? Maknanya dia terus dengan kita. Tapi sebenarnya kita mengambil risiko. Kita mengambil risiko atas pelanggan tersebut. Okay? Kita merisikokan diri kita daripada pelanggan tersebut. Maknanya bisnes tu lebih risiko kat kita. Sebab kenapa? Kita tak dapat apa-apa. Mungkin kita kena terminate kalau ROC tu banyak. Okay, sebagai wakil kita mungkin kena terminate bila ROC tu. Tetapi pelanggan tak ada masalah, dia still dapat coverage. So adakah benda tersebut adil kepada ejen? Tidak. Jadi sebelum kita engage that kind of arrangement, better kita study dulu. Okay, sebab tu saya cakap kalau kes sedemikian ada, ataupun tuan-puan pernah experience ataupun memang ada, bila klien tersebut kata, oh saya dah ambil ni semua, it's a red flag to you. It's not a red flag to stop.
okey, kita kena perhalusi. Adakah dengan meneruskan klien ni dengan kita lebih banyak manfaat kat kita ke atau lebih menyusahkan kita? So saya harap saya menjawab persoalan tadilah. Lepas tu kan, kalau sekiranya klien tu dia nak tukar ejen, ejen tadi kan, dia nak tukar kepada ejen B, boleh tak? Okey, kalau dia nak tukar betul, sebenarnya transfer of servicing right rather than kau ambil sijil baru. Okey, kalau katalah klien tadi, si klien A tu dengan klien ambil sijil dengan ejen A. Okey, tak tahu for whatever reason dia menyampah sangat dengan ejen A ni, dia nak pergi tukar dekat ejen B. Okey, dia cakap dia nak pergi B. So klien sendiri yang perlu membuat permohonan untuk memindahkan perkhidmatan sijil dia daripada ejen A ke ejen B. Dan bukannya dengan menserenderkan polisi yang lama dengan ejen A dan ambil dengan ejen B. Okey, proses dia agak sukar sikit berbanding dengan surrender dengan ambil polisi baru. Okey, setiap action tu ada risiko dia. Surrender ambil polisi baru dengan ejen B, ROC. Transfer of servicing right, benda tu panjang sikit proses dia. Tapi klien ada hak untuk menukar perkhidmatan sijil mereka. Sekiranya ejen A tu not fit untuk memberikan perkhidmatan. Okey, tak bolehlah sebab berebut boyfriend ke dia nak tukar servicing right. Okey, tak boleh. Something must be logical dan boleh diterima oleh pihak syarikat. Okey, banyak ada juga permohonan transfer of servicing right. Okey, dia tak suka ejen A, dia nak pergi ejen B masa mula-mula, ataupun ejen A menjanjikan dia tak apa-apa. There's a lot of reason there. Okey, boleh buat, tapi sukar. Rather than kita ikut cara surrender polisi lama, ambil polisi baru, senang tapi berisiko. Bukan sangat berisiko, memang it's a guaranteed punya risiko. ROC. Kalau change of servicing tu, Pak, siapa yang uruskan tu? Ejen baru ke ataupun klien? Okey, servicing right tu ejen boleh hanya jadi pemudah proses. Permohonan sebaik-baiknya datang daripada klien. Kenapa saya cakap ejen jadi pemudah proses? Okey, surat should not come from the agent. Sebab bila ejen yang buat surat, pihak syarikat dia tengok, curi klien orang ya. Tapi kalau klien yang buat surat, okey, ejen hanya tukang anjuran atau tukang jadi postman saja. Okey, and then tukang follow up, then should be okay. Tak nampak, kita tak nampak kita punya, aku bukan malah ni nak ngajar servicing cara nak manipulate lah. Tapi sebaik-baiknya lah kan, untuk keadaan sedemikian, kita ni ejen B. Okay? Kadang-kadang kita nak tolong klien, tapi kita tak boleh nampak sangat kita ni berlebihan. Sebab perception ejen A, oh ejen B ni cuba sakau aku punya klien. Lepas tu dia report kat dia punya GAM. Ataupun dia report kat leader dia. Leader dia bawa pergi persatuan. Something like that. Lepas tu ejen B yang terkena. Bila dah terkena, dah demoralize. Tindakan sedemikian perlu diterajui oleh klien. Sebab yang dah tak berpuas hati dengan servis ni klien, bukan ejen. Ejen B tak ada berpuas hati dengan ejen A sebab dia just ejen tu ejen. Yang tak berpuas hati dengan ejen A ni ialah klien. So, tindakan semedian perlu diterajui oleh klien, bukan ejen. Ejen just pemudah saja kat situ. Maknanya ajukan kepada pihak-pihak yang berkenaan. Okey. Sebab kita nak kena menjaga juga hubungan kan, sebab industri Malaysia ni kecil je. Okay, industri kita ni pun walaupun ribu-ribu, tapi macam mana pun kita akan berselisih bahu juga. Kita tak nak jadi macam itu. Okey, ni cerita experience. Ada jadi kes macam tu dulu, lama. Okey, dia pindah macam inilah. So ejen A ni, okey, dah tak ada detik air lagi lah, dah berhenti. Dia punya marah dengan ejen B ni walaupun adik-beradik, dia nak langgar ejen B tu dengan kereta. To that extent. Sebab pada dia ejen B ni curi klien dia dengan meminta servicing right. So it's a total mess. So saya tak nak tengok lah nanti kita buat function, ada orang datang bawa kereta nak langgar dia punya tu. So sebab saya dah pernah tengok dulu sekali. So dia something yang kita cakap unthinkable, tapi it can happen. Okay, so kita relationship kita kena jaga. Alright.
Okay, next. Right. Okay. Okay, seterusnya contohlah macam kes-kes yang ROC ni dia ada hard limit tak? Contohnya yang memungkinkan apa-apa berlaku pada ejen tersebut. Contohnya macam termination ke apa ke berapa Okay. notis ke. Dalam guideline tu cakap ejen yang melakukan ROC ni berulang kali, okay, memang subjek pada termination. Okay. Dia memang dalam perkeliling dalam guideline yang dikeluarkan oleh pihak regulator memang dinyatakan ejen tersebut boleh diambil tindakan. That is why sebab tu bila saya kata tadi kita kena appeal. Bila kita kena appeal, documentation yang kita appeal tu kita perlu simpan juga. Ya, kita perlu simpan juga. Kenapa? Sebab masa kita appeal hantar kat syarikat tu, itu appeal untuk dapat commission dengan production balik. Tetapi bila dia orang buat review akhir tahun, dia nak tengok satu ejen tu tak boleh melebihi 2 kes ROC dalam 1 tahun sebenarnya. Okey, lebih daripada 2 ROC, subject to termination. Kalau ikut prosedur takaful ikhlas. Jadi surat-surat appeal kita tu sebenarnya akan menyokong nanti kalau kita nak kena terminate. Let's say kita dah appeal 3 kes, 3-3 reject. 3-3 reject. So bila dia nak terminate kita cakap kita dah appeal. Aku dah appeal, ni 3 surat aku. Tapi kau tak luluskan. Jadi ada alasan untuk kita tidak diterminate. Kan? Sebab dia ada chain reaction benda tu sebenarnya. So bila nanti ADBS nak tengok nak terminate, oh betul lah Mamat ni pernah appeal dia punya ni ROC, tapi kenapa kita tak luluskan? So dia tengok balik. Jadi bukan tak ada usaha di pihak ejen. Okey, ada. Okey. Sebab tu berniaga takaful ni, sebab tu ada policy document. Sebab kenapa policy document? Sebab itulah yang membuktikan produk yang kita jual. Sama juga macam ejen. Bila kita involve dengan business yang ada related to legal punya term, okay, something macam kontrak ni semua kan. Documentation adalah amat penting sekali bagi menyokong kita punya kedudukan. Documentation. So sebagai agent kan, kita kena control kita punya documentation dan setiap documentation kita kena simpan. Sekurang-kurangnya 7 tahun. Walaupun kita just agent saja, kita just wakil saja. Documentation tu kita kena ada. Apa yang kita kena buat, kita kena dokumentkan. Okay. So, untuk diambil tindakan tidak boleh melebihi 2 kali kes ROC dalam masa setahun. Tapi saya rasa mungkin diorang ada lenient sikit sebab dengan keadaan sekarang ni, benda macam-macam berlaku. Lagi satu, kalau diorang nak bising-bising, contohnya takaful iklan nak bising, kau banyak ROC. Kau cakap, tengok aku dah appeal. Semua sekali ROC aku dah appeal. Lepas tu kebanyakan daripada ROC aku ni berlaku sebab TI tak deduct. So dia nak ambil tindakan kat ejen ke? Tak boleh sebab dia orang tahu dia orang pun bersalah. Kan deduction macam yoyo contohnya. Sebab tu documentation penting. So always document apa yang kita lakukan. Okay? Alright. Okay. Soalan daripada Cik Marzatul ni, contohnya kalau ada klien, dia polisi lama dengan ejen A tu dia dah lapse ataupun dia dah surrender. Okay. Tempoh, berapa lama tempoh yang paling ideal untuk dia boleh ambil semula polisi baru dengan ejen yang baru? Okay. So, dia ambil dengan ejen A. Produk, contohnya produk term lah. Okay. So, produk term, sijil ni dia akan melalui cycle dia mula-mula enforce. Lepas tu kalau tak berbayar dia akan jadi PIA. Bila tak berbayar lagi baru dia jadi lapse. Ataupun sijil akan mula-mula dengan enforce. Dia tak jadi PIA, dia boleh terus surrender. Ataupun sijil akan jadi enforce. Ni keadaan ketiga. Lepas tu dia jadi PIA. Lepas tu dia jadi surrender. Okay. ROC ni dikira dari tarikh akhir sama ada lapse atau surrender tersebut. Okay. PIA dia akan kira juga daripada tarikh akhir sijil jadi PIA. So, macam mana sekalipun, let's say for example kita dah tahu klien ni ada ambil dengan ejen A dan kita tahu polisi tu lapse. Kalau kita nak jual juga kita kena make sure dari tarikh masa kita buat serahan, dari tarikh kita buat serahan tu dengan tarikh lapse sijil lama tersebut mesti melebihi 12 bulan. 12 bulan 1 hari pun tak apa. Janji lebih daripada 12 bulan. Baru proposal baru tersebut tak menjadi proposal yang ROC. Okey, dia kena lebih 12 bulan.
Okey, tapi itu kalau produk term. Kalau produk education atau saving yang ada PIA value ni, okey, dia ni lambat lapse. Lambat sangat lapse. Ada saya tengok produk TI 5 tahun masih lagi PIA. 5 tahun masih lagi PIA. So, kalau keadaan sedemikian berlaku, contohlah kita tengok, oh, sijil kau PIA, lepas tu tengok, oh, ada cash value. Okey, kita boleh cakap dekat klien, okey, sijil kau dengan ejen A ni, ada cash value, kau surrender. So, klien pun surrender, klien dapat duit. So, bila kita nak jual sijil baru kat klien ni, make sure dah lebih 12 bulan. Okay, dah lebih 12 bulan. Ada, kenapa saya cakap macam ni? Sebab ada, especially produk-produk yang TI yang lama-lama lah, produk education dan saving, ada sijil-sijil tersebut dah lama tak berbayar. Okay, dah lama tak berbayar. Tapi dia masih lagi PIA sebab ada cash value. So, kalau ejen, kita ejen B lah, ejen baru. Kita tengok, polisi lama dia ada cash value. Kan? So, kita pun perlulah bagi tahu klien kan, produk lama kau ni ada cash value. Kan? Kau pun dah tak nak bayar dah produk ni. Takkan kau nak biar benda tu drip. Kalau kau surrender kan, kau dapat duit. Daripada kau biar dia PIA berapa tahun lagi. So, jika keadaan sedemikian atau jika ada sedemikian kita punya nasihat kat klien, kita cakap dia surrender je sebab ada value, ada cash value dalam tu. So, klien surrender. So, bila kita nak jual sijil dengan dia, kita make sure dah lepas 12 bulan. Maknanya kalau kita buat sekarang, dia surrender sekarang, setahun lagi datang balik jumpa klien tersebut. Okay, now ambil produk baru dengan aku. Jangan kurang daripada 12 bulan. 11 bulan, 29 hari pun tak boleh. Dia mesti 12 bulan 1 hari ke atas baru kita tak, sijil baru yang kita jual tu takkan, yang kita pasarkan tu takkan kena ROC. Itu dia punya rule of thumb dia, 12 bulan. Okay. Okey, ni soalan daripada Encik Noriza. Sekarang ni saya dimaklumkan dah tak perlu nak isi form antek ROC sekiranya polisi baru yang lapse telah di-enforce semula. Semuanya akan diantek secara auto setelah polisi tersebut enforce. Sejauh mana keberkesanan pelaksanaan auto antek ROC ni? Okey. So, proses auto ROC tu kan, sebab saya rasa benda tu baru lagi Encik Norizam. So, kita pun tak nampak keberkesanan dia. So, walaupun kita analyse sebenarnya untuk ikhtisas, kita tengok sebenarnya sijil-sijil yang ROC tu, apa status dia. So, kalau kita tengok tak berubah juga sebab deduction yang akan berlaku adalah pada 26. Kita tahu baru-baru ni closing kita banyak ROC. Banyak ejen kita punya commission kena tolak. So, disebabkan proses yang diperkenalkan oleh TI tu, kita akan tengok akhir bulan ni. Sama ada bila dah berbayar, dia automatic untag tak? Kalau tak automatic untag, bulan 9 nanti kita terus komplain. Sebab itu proses TI. Tapi kita nak komplain dekat dia, kita kena analyse dulu. Betul tak? Contohnya, let's say polisi-polisi yang ROC, yang effect commission sekarang ni, kita nak tengok, bila berbayar dia jadi automatic ke kita kena still inform takaful ikhlas. Kalau kita still kena inform, maknanya tak berjalan seperti yang sepatutnya lah. Then we need to voice out balik semula. Tapi kalau kita tengok, Tori ROC, dah automatic update lah tanpa perlu appeal, then should be okay. Okay, so tapi kita kena tunggu. Okay, kita ada lebih kurang 13 hari lagi untuk tengok sama ada apa yang ETI implement atau dia perkenalkan tu berjalan seperti yang sepatutnya. Okay, we are tracking it, insyaAllah. Alright. Seterusnya Pak Lah daripada Salmia Salam, sekiranya polisi A sudah diantek, kemudian klien nak tambah plan lain, maksudnya nak buat polisi lain lah dalam tempoh kurang daripada 1 tahun, adakah polisi baru tu akan berlaku ROC? Okey, macam mana soalan dia tadi? Kalau polisi A sudah diantek ROC, okey, tapi klien nak tambah plan lain, okey. Dalam tempoh kurang 1 tahun daripada polisi A tu antek lah. Okey, adakah akan berlaku ROC lagi untuk polisi baru? Okey, dia nak tambah tu tak ada masalah. Kalau klien tu dia dah dia sijil dia ROC, lepas tu dah antek, lepas tu dia jumpa ejen cakap, saya nak tambah polisi, ambil je. Tapi kita kena ingat risiko tu, yang ROC tu tetap akan berlaku lagi kalau sijil lama tadi tu tak cukup pembayaran dia, yang baru ambil tu pula akan jadi ROC. Okey, ejen nak tambah klien nak tambah sijil tak ada masalah. Okey.
Cuma just make sure dalam masa 12, macam saya mention tadi dekat slide tu, nombor 5 depan ni, kita kena monitor bisnes kita 12 bulan pertama tu. Okay. Ejen mana yang masuk tak kira lah, dari mana-mana dalam industri takaful ikhlas ni, tempoh kritikal sijil sebenarnya pada umur dia sebulan sampai ke 12 bulan. Kalau sijil tu berbayar sampai bulan ke-12, insya-Allah dia akan berbayar lagi dalam beberapa tahun akan datang. So 12 bulan pertama sijil adalah amat penting. Itu yang akan menentukan kita punya income kita. So kalau balik pada soalan puan tadi, kalau klien ambil baru tak ada masalah. Tapi just make sure CJ yang lama tu kekal berbayar sehingga 12 bulan. InsyaAllah dah tak ada masalah dah. Same thing polisi baru yang dia tambah tu. Make sure berbayar sekurang-kurangnya 12 bulan. Okay, then ROC ni dah tak ada masalah. Okay, harap menjawab persoalan tu. Okay. Okay, saya rasa ni soalan yang terakhirlah untuk malam ni daripada Encik Norizam. Okay, saya dimaklumkan oleh rakan daripada company lain, sekiranya klien nak upgrade polisi lama kepada polisi baru tak akan jadi ROC sebab dia upgrade plan. Mohon penjelasan puan. Okay, upgrade plan. Okay, upgrade plan. Okay, setengah-setengah company memang dia tak panggil upgrade tau. Dia berdasarkan kepada tujuan kenapa sijil tersebut diambil. Okay, macam saya mention tadi, klien ni ambil sijil A, product education. Okay, bapa dia ambilkan untuk dia. Masa tu dikira minor lah. So bila dia 18 tahun, dia surrender, dia ambil medical card. So case macam gini consider sebagai upgrade. Upgrade in a sense that dia dah habis sampai umur dah 18 tahun, dia nak surrender polisi dia, bapak dia dah mencarumkan lama, sekarang dia nak ambil sendiri atas nama dia. Itu consider as upgrade. Tapi setiap sijil yang dia ambil tu pun berlainan tujuan. Sijil yang pertama tu education. Sijil yang kedua ni adalah product medical. Alright. So memang setengah-setengah company dia memang tak consider kes tersebut sebagai ROC. Okay, sebab tujuan sijil-sijil tersebut diambil adalah berlainan antara satu sama lain. Satu tu untuk education dia. Satu lagi tu untuk dia punya medical card. Tujuan klien beli tu lain. So untuk takaful ikhlas dia ROC kan. Okay, dia ROC kan sebab dia tak tengok sistem bukan dia tak tengok. Sistem takaful ikhlas tak tengok that situation, jenis produk. Okay. Tapi kita boleh appeal. Alright, kita kena nyatakan. Okay, kita kena nyatakan. Macam saya mention tadi lah, ayat yang saya tadi. Masa orang ambil sijil education ni, this is an education product. Tujuan klien ambil adalah untuk simpanan. So bila dah sampai masa, dia surrenderkan lah. Sebab dah ada cash value kan, dia nak gunakan tu. So dia ambil polisi baru sebab dia sekarang dah besar. Perlukan medical protection. So setiap satu tu berlainan tujuan. So mintalah waive status ROC. Okay, saya ada dapat satu SOP daripada satu company. Okay, SOP lah, Standard Operating Procedure. Company tersebut macam mana dia manage ROC tu. Itu yang saya mention tadi. Ni something yang kita perlu minta dari takaful ikhlas. Kalau satu company lain boleh bagi consideration kes-kes tersebut, kenapa tak takaful ikhlas? Tapi kita tak boleh buat secara berseorangan. Kita kena buat secara kolektif. Maknanya semua ejen kena minta. So the only tempat yang kita boleh minta perkara-perkara sedemikian adalah melalui persatuan. So itu yang something yang kita perlu bincangkan secara keseluruhan. Sebab kalau kita macam Itisas contohnya, Itisas je yang minta, dia takkan bagi. Atau bus saja yang minta, dia takkan bagi. Tapi kalau ejen secara keseluruhan bersatu hati, secara kolektif kita minta dengan takaful ikhlas, sebab it's a practice yang diamalkan oleh company lain pun. Bukannya teruk sangat pun praktis tu, tak. Kenapa takaful ikhlas tak boleh tunaikan? Mungkin ada harapan di situ Encik Norizam. InsyaAllah. Pala nak tanya sikit boleh? Okay. Okay, yang macam convert tadi, appeal tadi, kita sebab tadi saya baru check dengan kawan dekat Kritias.
dia pun highlight benda yang sama. So sekarang ni dia kata, dia baru share, saya sempat tengok, dia kata ada satu borang lah ni, bukan borang antek ROC, borang pengecualian ROC. So then kita kena isi borang tu, dia kena buat surat macam dulu tak, zaman dulu buat surat masa dia daripada klien mention kata saya ni tujuan nak macam saya cakap tadi, surat daripada klien sometimes tak perlu. Tak perlu kan? Agent tu Isya, sebab kita selling agent, kita tahu cerita klien tu. Kita ceritakan apa sebenarnya benda kat situ. Dalam borang tu. Walaupun namanya pengecualian kan, cuma dia tukar nama je. Actually orang appeal untuk remove antek ROC. Cuma sekarang ni dia jadikan pengecualian, dia dah tukar nama tu. So kita isi dalam borang pengecualian tu jelah. Reason dia. Dan menyatakan reason tersebut. Okay. Yang penting kita tunjuk dalam borang tu, kita buat kerja kita sebagai agent. Alright. Kita kena buktikan kita bukan twisting. Okay, baik. ROC ni nak tangkap twisting je. Okay, Zam setuju tadi yang Pak La beritahu, maksudnya kita bukan ikhtisas seorang je yang minta benda-benda yang nak perubahan-perubahan ni. So tadi ada kawan Tritus bagi jalan, so dia minta lalang dah sembang Pak La ni. Dia suggest supaya law ni persatuan dah tak macam tak strong macam dulu dah Pak La. Jadi dia suggest pihak ikhtisas jumpa dengan head lah ni dekat Tritus kan banyak team lah ni, ada Infinite, ada Uwin, ada Jemaah. Jadi dia saya dah sarankan ya pihak ikhtisas jumpa dengan leader pakatan ni lah. Kan untuk sepakat highlight isu ni dekat TI. Itu jelah Pak La. Terima kasih. InsyaAllah akan dipertimbangkan sebab at the end of the day macam ikhtisas ni kita part of the community. Kita nak buat pun kita kena buat secara kolektif, secara beramai-ramai. So kalau kita orang cakap satu hati ataupun sama kita punya arah tujuan kita, insyaAllah. Tapi kita tak boleh buat seorang, kita kena buat beramai-ramai. Encik Syahrul akan insyaAllah akan tengok into this lah. Alright. So saya akan bincang balik dengan Encik Syah sebab kalau kita tak start, kita nak tunggu orang lain start. So kita start dulu. Jadi yang lain ni follow. At least kita lead. Yes. Alright. So maknanya kita kuatkan balik lah. Yes. Okay. InsyaAllah Cik Nurizam benda tu. Yalah sebab masalah ni bukan masalah kita seorang kan. Masalah semua. Bukan masalah kita seorang. Tapi sekarang ni semua orang tunggu. Siapa nak take the lead? Ataupun siapa yang nak ni. Alright. So kalau sebab ikhtisas macam saya, Cik Syah, Cik Usaini sebab ini efek ikhtisas as a whole. Semua sekali ni kita dalam ikhtisas ni. Yalah. So kalau kita tak bergerak, kita tunggu orang lain bergerak dulu, then sooner or later kita pun akan betul. Jadi sometimes nak kena ada somebody yang leads. InsyaAllah. InsyaAllah. Moga ada yang terbaik lah. InsyaAllah Cik Nizam. Cumanya nak minta fight yang lagi satu lah, yang senario kita sembang sebelum ni kan. Maksudnya just nak re-highlight lah. Maksudnya contoh 5 kes ambil untuk diri sendiri, anak-anak, semua posisi baru, posisi ayah lab, yang lain tak sepatutnya ROC sebab kita dah kena punish dengan PR lah apa semua kan. Jadi sepatutnya depa tag on, minta depa tengok baliklah sistem tu, maksud dia tak sepatutnya tag on IC number participant kan. Betul. Itu je lah. Terima kasih Pak La. Alright. Okay. Baiklah, saya rasa kita pun sampai ke 10.30 ni, dah lebih 1 jam setengah untuk sesi malam ni. So sesi topik yang sangat hangat pada malam ni. Okay, jadi saya rasa itu saja Pak La untuk malam ni. Jadi jangan, ada soalan lagi kah? Ada nak bertanyakan soalan lagi ke ni, Puan Yus? Macam ni. Okey, Han cakap kata, okey, aku nak beritahu macam ni. Tak apalah. Macam tu jangan. Okey. Pak La. Okey. Pak La, jap. Zam terlepas tak Sat yang kalau kan kita tahu posisi TI ni sometimes sampai 4-5 tahun masih lagi PIA. Betul. Jadi tak apa pasal Pak La beritahu. Maksudnya kena kalau dah lebih 4-5 tahun mesti still kena tunggu 12 bulan juga ke ataupun kalau nak ambil posisi baru tu? Kalau dia nak batal yang lama tu. Okey. Ni aku belajar daripada MDRT MDRT tau.
MDR TTI, kau kata siapa lah kan. Okay, So okay. dia ada banyak kes macam ni sebab dulu dia jual education. Betul. Tahu. Okay. So bila dia tengok orang ni punya PIA kan, betul orang ni dia tak bayar tau. Orang ni dia tak bayar. Okay. Dia punya bijaknya dia tengok orang ni tak bayar tapi ada PIA, dia advise client to surrender. Okay. Rather than benda tu PIA, sebab PIA ni dia akan sentiasa aktif. Masuk polisi baru ZAM ROC. Okay. Tapi bila disuruh klien tu surrender, polisi tu dah terbatal. Maknanya surrender. Okay, faham. 12 bulan kemudian dia datang balik bagi polisi baru. Oh, dia kena tunggu 12 bulan juga? Kena. Tapi dia sabar. Dia kena sabar sikit lah. Sebab kalau tidak, kan, kalau kau biarkan PIA tersebut kan, sampai bila kau tak boleh jual polisi baru kat klien tu. Ya. Okay, tapi dia stopkan dulu. Dia kata, dia cerita dengan aku bagi dia gap lah. Aku dah tahu dia surrender, aku catat. Surrender dia bila? Bila approve? 12 bulan kemudian atau sebulan sebelum dia punya 12 bulan tu dia dah approach. Okay, tu dia kata nak ambil medical ataupun kau nak ambil hibah dengan aku tak? Jadi kau dah free klien tu daripada obligation ROC tu. Maknanya kau dah ada satu solid klien yang boleh masuk tanpa kau kena ROC. Sebab dia punya polisi dah surrender. Makna dia advantage macam aku nampak ada orang apa satu tips baru, kena tengok posisi lama-lama hak berkurung-kurung dulu, yang PIA tu kena check balik lah. Betul. Kenapa dia buat macam aku tanya kenapa pergi suruh surrender kan? Dia kata sebab dia ada value lah daripada dia drip. Lebih baik aku suruh dia surrender beli gelang emas. Betul. Tahun kemudian aku datang balik aku jual polisi baru. Betul juga. Better for client. Mana dia tunggu setahun lah, dia sabar setahun lah. Dia sabar setahun tapi dia dah tahu. Macam let's say dia buat bulan 1, dia tahu bulan 2 tahun depan aku dah ada klien ni. Alright. Dia bijak dekat situ. Dia manage. Betul. Especially ejen lama. Yang dah ada education, ada saving tu kan. Yang product education saving, kau boleh guna that approach. Okay, thank you. Okay, baiklah. Untuk pengetahuan semua, untuk sesi kami kongsi malam ni saya ada rakam dan saya akan upload dekat YouTube secara private lah. Jadi untuk link YouTube tu nanti saya akan letakkan dekat BDE wilayah masing-masing lah untuk kita tonton semula dan mungkin untuk kita ulang kaji balik. Dan jangan lupa untuk semua rakan niaga yang join sesi kami kongsi pada malam ni untuk isi Google Link untuk kehadiran dan juga dapatkan CPD hours lah untuk malam ni. Alright. Jadi jika tak ada apa-apa lagi, saya kira kita boleh tangguhkan dulu majlis ni. Okey, jadi saya tutup dulu majlis ni dengan tasbih, kifarah dan juga surah Wal-As. Okey, terima kasih pada Pak Alas sebagai speaker kita pada malam ni. Terima kasih semua yang join kami kongsi dan saya akan tinggalkan dulu untuk anda semua isi borang kehadiran CPD